Hai, Dr. Naz here, pakar kecantikan anda. Minggu ni kita nak borak tentang apa beza purging dengan breakout. Sebab banyak sangat soalan Dr. Naz dapat pakai produk selepas tu naik jerawat, buat treatment pun naik jerawat. Okay, so apa beza dua ni? So Dr. Nak akan discuss perbezaan dia, bagaimana kita nak elak dan juga cara rawatan. So kalau you all first time, thank you for watching. I'm Dr. Naz, aesthetic doctor. Kalau you all suka video Dr. Naz, jangan lupa subscribe dan tekan bell notification supaya you all tak miss video-video Dr. Naz. Sebenarnya bukan you all je, Dr. Naz pun sama. Kadang-kadang bila pakai produk baru ataupun tengah nak test produk, lepas tu kadang-kadang lepas buat certain treatment, lepas tu malam tu je, esok kan naik jerawat. So kadang-kadang fikir apa salah ni? Adakah makan ke, tidur tak cukup ke, stres ke, allergic ke? So kadang-kadang kita terfikir kan, kenapa naik jerawat ni? So today, kita akan, Dr. Naz akan dive deep into this topic. You all ni dapat purging ke, breakout ke? Kalau kita lihat secara fizikalnya, purging dengan breakout ni tak ada beza. Okay? Tapi bila kita go into detail, sebenarnya purging ni dia terjadi kalau kita pakai produk yang increase cell turnover, yang percepatkan proses salin kulit, seperti produk yang mengandungi AHA like glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, ataupun produk yang mengandungi BHA seperti salicylic acid ataupun retinoids. Okay, retinol lah. So dia terjadi kalau contohlah you pakai produk ni and then tempat yang kulit you ni dia memang ada blackhead, whitehead, dia ada jerawat kecil. So bila kita pakai produk tu, dia akan percepatkan lah, dia akan matangkan dia. So dari blackhead, whitehead jadi jerawat kecil, dari jerawat kecil jadi jerawat besar. So dia normal sebenarnya. Itu adalah proses yang normal di mana kita panggil purging. Okay? Manakala breakout pula, breakout ni contoh you pakai produk ataupun you buat rawatan, kulit you memang tak ada masalah. Kulit you flawless, tak ada masalah. And bila pakai produk ni, dia breakout. Dia jadi naik jerawat tau. So that is what we call as breakout. Jadi macam mana kita nak elakkan ataupun nak kurangkan this purging ataupun breakout? Okay, secara normalnya purging ni dia boleh terjadi selama 4 ke 8 minggu. Maksimum lah 8 minggu. Kalau selepas 8 minggu masih terjadi lagi, most likely you tak sesuai dengan produk tu, you boleh tukar produk lain. Okay? So now macam mana kita nak kurangkan? Nombor 1, you boleh buat test spot ataupun kita panggil test lah, patch test. Di mana bila you beli produk baru, you jangan pakai semua serentak. You kena test satu-satu. Contoh, you pakai produk A, you apply dulu dekat jawline area ni. And then, ataupun belakang telinga. Biasa doktor nak buat jawline area lah. So, doktor nak akan observe dulu 24 jam, overnight. Tengok macam mana reaction produk tu dengan kulit Dr. Naz. Adakah dia menyebabkan kering? Adakah dia menyebabkan iritasi, merah-merah, purging? So, Dr. Naz akan observe, tengok dulu. Tak terus pakai satu muka tau. So, kalau contoh dia memang menyebabkan breakout, dia depends individu lah. Dr. Naz tahu Dr. Naz memang ada masalah blackhead, whitehead, ada jerawat kecil sikit. So, bila jadi purging, Dr. nak continue je pakai dulu. Usually after 2 weeks lah. Most of the time 1 to 2 weeks dah okay. So, kita kena tahu yang kita punya kulit ni might get worse. Okay, before gets better. You akan mengalami proses yang penerukan kulit yang teruk sebelum you nak dapat kulit yang better. So, kalaulah let's say bila kita buat test spot, you rasa macam kering, you rasa dry kan?
Apa you boleh buat? You boleh pakai dulu moisturizer and then you baru pakai produk tu. And if let's say produk tu buatkan kulit you irritation, you boleh pakai produk tu juga. Okay, cuma you buat sandwich technique, iaitu di mana you apply dulu moisturizer, lepas tu you pakai produk tu and then you pakai lagi sekali moisturizer. So that is why test spot ni sangat penting. Okay, kedua, apa yang you boleh buat macam doktor nak cakap tadi, you beli produk banyak. Doktor nak faham kan, kita perempuan, kita akan macam nak beli tu beli ni, tapi kita kena try one by one. If let's say for example you beli 5 produk, lepas tu you pakai on the spot semua, lepas tu you pejing, you break out, you tak tahu produk mana satu kan yang menyebabkan you jadi macam tu, end up you kena stop semuanya, nanti you kena start balik semula one by one. So nombor 2, you kena start pakai produk one by one. Okay. Nombor 3, macam mana nak kurangkan purging atau breakout ni adalah you start dengan lower concentration. Okay. Contohlah, you pakai retinol, you start dulu dengan 0.5% ke, ataupun you start dengan alternatif iaitu retinol palmitate. You go yang gentle. You janganlah terus pergi retinoid acid macam tretinoin. Yang tu memang akan buat you kering, irritation, purging. Okay, so you start slowly concentration tu. Okay, alright. Nombor 4, apa doktor nak suggest adalah you pakai dia secara berkala tau. Contohlah, you pakai this week produk tu 2 kali ataupun 3 kali je seminggu. And then next weeknya you selang sehari. Lepas tu kalau dah okay, you pakailah every month. Every day, sorry. Okay, contohlah macam doktor nak sebagi kan. You ada beli satu produk, you try dulu kan, you buat test spot 24 jam, you tengok macam mana. Kalau okay, the next day tu you apply satu muka. Alright, and then you observe dulu. Biasa you observe dulu 2-3 hari. The next week tu baru you buat 3 kali ataupun 2 kali seminggu. And the next week tu you alternate pula. And the next week tu you boleh pakai every night. So dia macam tu, you cuba biasakan kulit you dengan products ni. You slowly you increase dia punya frequency. Okay, and of course untuk produk-produk ni, kalau you nak kurangkan purging, breakouts ni, you boleh hydrate dia. Yang penting you kena hydrate. Contoh dah pakai produk A yang baru, lepas tu you kena moisturize, and the next day you kena pakai sunblock. Okay, so this week short and sweet, tapi doktor nak perlu buat penjelasan ni sebab ramai sangat yang tanya, ramai sangat yang macam doktor, sesuai ke saya pakai produk ni, sesuai ke saya pakai produk ni. Secara generalnya, kalau you tanya specifically tentang produk tu, doktor nak tak boleh nak cakap dia sesuai dengan you ke tak, sebab you kena try. Okay, kalau you cakap you punya ada masalah kulit, oily, acne, lepas tu you nak pakai salicylic acid, yes, yang tu doktor nak boleh advise lah, sebab salicylic acid very good for oily and acne prone skin. Tapi kalau spesifik kepada produk A, nama dia contoh A, doktor nak tak boleh nak cakap. Apa-apa pun you kena try. And then if you ada masalah purging ni, you jangan risau. Itu adalah normal physiological tau. So you tahan ke tak tahan untuk 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks maximum ni. Kalau you tak tahan, you tukar. Kalau you boleh tahan, you continue. You tengok dulu. Okay, so kalau you all ada apa-apa soalan tentang this issue, this purging and breakouts, you all boleh komen dekat bawah. Alright, kita jumpa lagi next time. Bye!